Syarikat Malaysia itu tidak akan sekali-kali dapat meninggalkan kami. Itulah pemikiran sebenar India, yang berkuasa dengan pasaran 1,4 bilion penduduknya. Apex Technologies Berhad, syarikat gergasi dari Malaysia, telah melaburkan 45 bilion di tanah India. Dengan pelaburan gergasi ini sebagai tebusan, India telah mengenakan bom cukai sebanyak 3 bilion ke atas Apex. Ini bukanlah satu kesilapan pentadbiran, tetapi satu tekanan yang telah diperhitungkan. Maksud sebenar di sebalik cukai ini amat jelas. Kami berikan kamu pasaran, kamu serahkan teknologi teras. Adakah perjudian angkuh ini dengan 45 bilion sebagai taruhan akan berakhir seperti yang diharapkan oleh India? Kisahnya bermula sekarang. Di mana sahaja anda mendengar, jangan lupa untuk melanggan dan suka. Sebaik sahaja pintu bilik mesyuarat dibuka. Laporan yang dilemparkan oleh Rahul Menon meluncur di atas meja. Status pelaburan Apex Technologies Berhad di India. Angka 45 bilion terpampang di muka surat pertama. Sebaik sahaja melihat angka itu, saya tahu. Syarikat ini kini tiada lagi pilihan. Udara pagi di New Delhi sentiasa berjerebu, tetapi hari itu terasa lebih menyesakkan kerana saya sudah pun merangka langkah seterusnya dalam fikiran saya, pelarasan kadar tarif. Ia bukan sekadar polisi cukai yang ringkas, tetapi senjata strategik yang mampu mengubah lanskap perindustrian sesebuah negara. Selamat sejahtera, saya Arvind. Walaupun jawatan saya adalah pengarah di Kementerian Kewangan India, saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai seorang birokrat cukai semata-mata. Cukai hanyalah satu alat. Apa yang saya reka bentuk bukanlah angka, tetapi masa depan industri. Selepas kembali dari Cambridge dengan ijazah dalam bidang ekonomi, saya sentiasa dihantui oleh satu persoalan. Mengapakah India, dengan 1,4 bilion penduduk, masih belum menjadi sebuah kuasa perkilangan? Jawabannya jelas. Kami hanya menawarkan pasaran, kami tidak pernah menuntut teknologi. Buatan India. Apabila Perdana Menteri Modi melancarkan slogan ini pada tahun 2014, kebanyakan orang menganggapnya sebagai slogan promosi semata-mata. Tetapi saya berbeza. Bagi saya, ia adalah satu perintah. Jika mahu menjual di India, hasilkan di India. Jika mahu meraih keuntungan dari pasaran India, maka berakarlah di tanah India. Itulah tafsiran saya terhadap intipati strategi negara. Tarif merupakan kaedah yang paling efisien untuk merealisasikan strategi itu. Cukai, tidak seperti yang difikirkan oleh orang ramai, bukan sekadar mekanisme untuk mengutip wang. Ia adalah isyarat untuk mendorong tindakan. Apabila tarif dinaikkan, syarikat-syarikat diberi pilihan, bayar cukai atau bina kilang. Apex memilih yang kedua. Kilang Noida. Pelaburan bernilai 45 bilion. Detik kemudahan pengeluaran telefon pintar terbesar di dunia itu didirikan di tanah India, saya yakin. Syarikat yang telah melabur sebanyak ini tidak akan mampu untuk pergi. Kos untuk keluar terlalu tinggi, dan kehilangan pasaran ini bermakna kerugian yang lebih besar. Bukan Apex sahaja. Apple, Xiaomi, Vivo, Oppo pelbagai jenama global telah mendirikan kilang di India. Media menggelarnya sebagai kisah kejayaan, dan seluruh dunia mula bercakap tentang kebangkitan sektor perkilangan India. Namun, saya tidak berpuas hati, kerana apa yang mereka bawa ke India hanyalah kilang, bukan teknologi. Setiap pagi Selasa, saya mempengerusikan mesyuarat strategi Kementerian Kewangan. Di situ, kami mengkaji semula kesan tarif bagi setiap industri dan membincangkan hala 7 dasar untuk suku tahun berikutnya. Pada suatu hari Selasa, Rahul Menon membuka komputer ribanya dan berkata, pengeluaran telefon pintar telah meningkat, tetapi import komponen teras tidak berkurangan. Skrin, bateri, modul kamera, pemproses, semuanya datang dari luar negara. Apa yang berlaku di kilang-kilang India akhirnya hanyalah pemasangan. Sebuah struktur di mana produk siap dihasilkan, tetapi teknologinya tiada. Itu bukanlah masa depan yang saya inginkan. Dari tingkap bilik mesyuarat, saya dapat melihat latar langit New Delhi. Bangunan-bangunan pencakar langit sedang pesat dibina. Tetapi saya tahu di antara semua teknologi yang beroperasi di dalam bangunan-bangunan itu, berapa banyakkah yang dicipta oleh India? Kami adalah negara pengguna, bukan negara pencipta. Pada ketika itu, satu pengiraan bermula dalam fikiran saya. Melangkaui pemasangan kepada pembuatan, melangkaui pembuatan kepada teknologi, dasar tarif perlu dinaikkan ke tahap seterusnya. Pelaburan 45 bilion oleh Apex adalah pemboleh ubah yang paling penting dalam pengiraan saya. Syarikat yang telah menanam aset sebanyak ini sangat terdedah kepada tekanan.
Struktur ini memberikan kami kelebihan di meja rundingan. Saiz pasaran adalah senjata lain. 1,4 bilion penduduk, pasaran pengguna yang paling pesat berkembang di dunia. Tiada syarikat yang mampu melepaskan India. Sambil menggabungkan kedua-dua faktor ini, saya berfikir, apa yang kita perlukan bukan lagi kilang tetapi sebuah ekosistem teknologi. Dan saya percaya ekosistem itu boleh ditarik masuk oleh graviti pasaran. Buatan India perlu mempunyai beberapa peringkat. Peringkat 1, menarik kilang pemasangan. Peringkat 2, penyetempatan komponen. Peringkat 3, pemindahan teknologi teras. Saya menilai bahawa kami berada di penghujung peringkat 2. Kini adalah masanya untuk lonjakan seterusnya. Tarif boleh menjadi papan anjal untuk lonjakan itu. Tekanan yang tepat boleh mengubah tingkah laku syarikat, dan tingkah laku yang berubah akan membentuk semula struktur industri. Saya menganggap diri saya sebagai seorang pereka bentuk industri. Bukan seorang pemungut cukai, tetapi pelaksana strategi negara. Saya teringat akan kes Vodafone. Pada tahun 2007, kerajaan India mengenakan cukai terbesar dalam sejarah ke atas Vodafone. Vodafone menentang dengan hebat, tetapi akhirnya kembali ke meja rundingan. Nokia juga begitu. Syarikat yang pernah menguasai pasaran telefon bimbit India itu, akhirnya tunduk kepada kerajaan India selepas pertikaian cukai. Sejarah berulang, dan saya memahami corak itu dengan tepat. Syarikat-syarikat global pada mulanya akan menentang, tetapi akhirnya mereka akan berkompromi. Kerana keuntungan untuk kekal adalah lebih besar daripada meninggalkan pasaran. Saya yakin Apex tidak akan berbeza. Angka 45 bilion itu adalah bukti bahawa mereka tidak mungkin akan pergi. Kilang Noida sudah pun beroperasi, beribu-ribu tenaga kerja telah diambil, dan rantaian bekalan telah diwujudkan. Tiada syarikat yang akan meninggalkan semua ini. Tambahan pula, dengan mengambil kira potensi pertumbuhan pasaran India, India adalah pangkalan strategik yang tidak boleh dilepaskan oleh Apex. Sambil membuka semula laporan pelaburan di atas meja, saya berfikir, ini bukan sekadar pelaburan, ia adalah tebusan. Setiap kali saya berjalan di koridor Kementerian Kewangan, saya melihat gambar Perdana Menteri Modi di dinding. Di bawahnya, terukir slogan, Buatan India. Bagi sesetengah orang, ia hanyalah slogan, tetapi bagi saya, ia adalah satu misi. Untuk menjadikan India sebagai hub perkilangan, dan seterusnya, mengubahnya menjadi hub teknologi. Untuk melaksanakan misi itu, saya memegang alat yang dipanggil tarif, dan sasaran bernama Apex berada dalam jangkauan saya. Langkah seterusnya jelas, berikan tekanan, tawarkan pilihan, dan tunggu hasilnya. Keyakinan saya ialah pasaran pada akhirnya akan bergerak secara rasional. Jika Anda mahu membuat wang di India, hasilkan di India. Ayat ini adalah asas kepada semua dasar saya. Dan kini, masanya telah tiba untuk menambah satu baris lagi pada ayat itu. Jika Anda mahu menghasilkan di India, serahkan teknologi Anda kepada India. Saya mula menyusun agenda mesyuarat seterusnya dalam fikiran saya. Terdapat keperluan untuk memberi tumpuan kepada komponen peralatan telekomunikasi, khususnya peranti wireless. Item yang dicadangkan oleh Rahul Menon itu kelihatan seperti alat yang sempurna untuk mendorong strategi saya ke peringkat seterusnya. Peranti wireless itu tiba di atas meja saya pada hari Isnin berikutnya. Laporan teknikal yang dibawa oleh Rahul Menon adalah lebih tebal daripada yang saya jangkakan. Status pembinaan rangkaian komunikasi 5G, kebergantungan import komponen teras, analisis keboleh-laksanaan pengeluaran tempatan. Semakin saya menyelak halaman, saya mengesahkan satu fakta. Rangkaian komunikasi India sedang berkembang pesat, tetapi teknologi yang mengisinya semuanya datang dari luar negara. Peranti wireless kotak kecil yang menghubungkan stesen pangkalan dengan antena diimport bernilai triliunan rupiah setiap tahun. Melihat angka-angka itu, rasa tidak puas hati saya yang lama kembali. Pemikiran bahawa pemasangan sahaja tidak mencukupi. Saya merasakan perkara yang sama apabila kilang-kilang telefon pintar bertambah. Dari luar, ia kelihatan hebat. Setiap kali majlis perasmian kilang Apex, Apple, atau Xiaomi di India, media akan melaungkan kelahiran sebuah kuasa perkilangan. Tetapi saya tahu, apa yang sebenarnya dilakukan oleh kilang-kilang itu hanyalah memasang komponen dan memasukkannya ke dalam kotak. Paparan datang dari Korea Selatan, pemproses dari Taiwan, dan modul kamera dari Jepun. Apa yang berlaku di tanah India hanyalah peringkat terakhir. Masalah terbesar ialah tiada teknologi yang tinggal. Kilang boleh dipindahkan ke negara lain pada bila-bila masa, tetapi teknologi berbeza. Apabila teknologi berakar, jurutera akan muncul, pusat penyelidikan akan ditubuhkan,
dan sebuah ekosistem akan tercipta. Barulah sesebuah negara itu benar-benar menjadi negara perkilangan, tetapi India tidak mempunyai akar seperti itu. Kami masih terperangkap sebagai pangkalan pemasangan, dan teknologi trust sentiasa berada di tangan negara lain. Inilah struktur yang ingin saya ubah melalui dasar tarif. Rahul Menon, sebagai seorang pelaksana, suka akan angka-angka yang konkret. Dia memaparkan statistik import peranti wireless di skrin dan menjelaskan, dalam tempoh 3 tahun yang lalu, jumlah import telah meningkat sebanyak 40% setiap tahun, dan tahun ini sahaja ia melebihi 3 triliun rupiah. Namun, tiada satu pun daripadanya yang dikeluarkan di India. Semuanya masuk sebagai produk siap. Syarikat-syarikat peralatan telekomunikasi seperti Apex, Nokia, dan Ericsson hanya melihat India sebagai pasaran jualan. Mereka tidak berniat untuk menghasilkannya di sini. Saya bertanya kepada Rahul, mengapa komponen-komponen ini tidak dibuat di India? Jawabannya seperti yang saya jangkakan, halangan teknologi yang tinggi, kos pelaburan yang besar, dan yang paling penting, syarikat-syarikat itu tidak merasakan keperluan untuk berbuat demikian. Kadar tarif semasa adalah 10% untuk kedua-dua komponen dan produk siap. Oleh kerana tiada perbezaan, adalah lebih mudah bagi syarikat untuk menghasilkannya di kilang negara asal mereka dan membawanya masuk. Pengurusan kualiti lebih mudah, rantaian bekalan sudah biasa, dan risikonya lebih rendah. Tetapi itu bukan untuk kepentingan India. Rahul dengan berhati-hati bertanya, bagaimana jika kita mengklasifikasikan semula peranti wireless ini sebagai produk siap? Pada masa ini, ia dianggap sebagai komponen dan dikenakan kadar cukai yang lebih rendah. Tetapi logiknya ialah peranti ini sebenarnya adalah sistem lengkap yang berfungsi dengan sendirinya. Ia adalah produk siap yang boleh digunakan serta-merta sebaik sahaja disambungkan ke stesen pangkalan. Jika diklasifikasikan sebagai produk siap, kadar tarif akan meningkat kepada 20%. Saya segera memahami implikasinya. Perbezaan 10%, ia bukan sekadar kenaikan cukai. Tarif 20% adalah angka yang mengubah pengiraan untung rugi sesebuah syarikat. 20% daripada import bernilai 3 triliun rupiah, bermakna beban tambahan sebanyak 600 bilion rupiah. Dengan jumlah sebanyak itu, mungkin lebih ekonomik untuk membina barisan pengeluaran di India. Ia setanding dengan kos membina kilang, membawa masuk peralatan, dan mengambil pekerja. Syarikat kini perlu memilih, terus mengimport sambil membayar tarif, atau membina kilang di India untuk menghapuskan beban cukai. Saya yakin mereka akan memilih yang kedua. Tetapi apa yang saya mahukan bukan sekadar kilang. Peranti wireless bukanlah sesuatu yang boleh dibuat dengan pemasangan mudah. Ia adalah peralatan jitu yang menggabungkan teknologi komunikasi yang canggih. Untuk menghasilkannya di India, mereka perlu membawa masuk pelan reka bentuk, juru tera, dan mewujudkan rantaian bekalan komponen teras. Akhirnya, syarikat tidak mempunyai pilihan selain memindahkan teknologi secara keseluruhannya. Itulah sasaran saya. Menggunakan tekanan tarif untuk mengubah tingkah laku syarikat dan membiarkan tingkah laku itu membawa kepada pemindahan teknologi. Saya memberitahu Rahul, ini idea yang bagus. Peranti wireless adalah sasaran strategik yang sempurna. Saiz pasarannya besar, potensi pertumbuhannya tinggi, dan kesan limpahan teknologinya juga besar. Yang paling penting, syarikat-syarikat peralatan telekomunikasi utama seperti Apex sudah pun mempunyai pelaburan yang besar di India. Membina kilang peralatan telekomunikasi selepas kilang telefon pintar mungkin membebankan bagi mereka, tetapi ia bukanlah sesuatu yang mustahil. Malah, syarikat yang sudah masuk lebih mudah untuk membuat keputusan pelaburan tambahan. Mereka sudah biasa dengan pasaran India dan sudah mempunyai struktur organisasi. Rahul mula menguruskan butiran praktikal, asas perundangan yang diperlukan untuk pengklasifikasian semula item, keserasian dengan peraturan organisasi kastam dunia, ramalan reaksi daripada syarikat telekomunikasi domestik. Dia mahir dalam kerja-kerja seperti ini. Dia cemerlang dalam mencari kelompongan dalam peraturan dan memanfaatkannya sepenuhnya. Saya mempercayai kebolehannya. Saya menilai bahawa tidak akan ada halangan teknikal untuk mengklasifikasikan peranti wireless sebagai produk siap. Sambil melangkah keluar dari bilik mesyuarat, saya memandang keluar tingkap. Di seluruh New Delhi, kerja-kerja pembinaan rangkaian 5G sedang giat dijalankan. Antena baru sedang dipasang, kabel diletakkan, dan peralatan dipasang. Fakta bahawa komponen teras bagi semua peralatan itu datang dari luar negara terasa amat dikesali.
Tetapi saya fikir ia akan berubah sekarang. Hanya dengan satu dasar tarif. Syarikat-syarikat pada mulanya akan membantah, tetapi akhirnya mereka akan akur. Kerana pasaran India tidak boleh dilepaskan. Saya kembali ke meja saya dan mula merangka draft awal dasar tersebut. Pengklasifikasian semula item peranti wireless. Kenaikan kadar tarif dari 10% kepada 20%. Tarikh pelaksanaan. Awal suku tahun depan. Ia ringkas tetapi berkuasa. Memikirkan bahawa dokumen satu halaman ini akan menggerakkan pelaburan berbilion-bilion ringgit memberikan saya satu perasaan kepuasan yang aneh. Begitulah sifat dasar. Beberapa baris ayat boleh membentuk semula keseluruhan industri. Saya teringat kata-kata terakhir Rahul. Jika dasar ini diluluskan, akan ada bantahan yang hebat daripada syarikat. Terutamanya syarikat besar seperti Apex dijangka akan menentang dengan kuat. Tetapi saya tidak bimbang. Bantahan adalah sebahagian daripada proses yang dijangkakan. Dan penentangan itu hanyalah sementara, saya percaya. Akhirnya, mereka akan membuat pengiraan. Mana yang lebih menguntungkan, membayar tarif atau membina kilang. Dan saya sudah tahu hasil pengiraan itu. Sama ada membayar tarif atau membawa masuk teknologi. Pilihannya jelas. Dan kemana pilihan itu akan membawa juga jelas. Teknologi akan datang ke India. Bukan hanya kilang, tetapi keupayaan reka bentuk, pengetahuan pembuatan, dan kepakaran kejuruteraan secara keseluruhannya. Ini bukan dasar cukai. Ia adalah Swiss untuk memaksa pemindahan teknologi, dan saya kini bersedia untuk menekan Swiss itu. Saya yakin jika agenda ini dibentangkan dalam mesyuarat kabinet seterusnya, kelulusannya tidak akan menjadi masalah. Detik di mana peringkat seterusnya, buatan India meninggalkan teknologi di India akan bermula, dasar itu diluluskan seperti yang dijangkakan. Tiada bantahan dalam mesyuarat kabinet. Malah, Menteri Perindustrian menyokongnya secara aktif. Logik untuk membuat syarikat yang melabur dalam infrastruktur telekomunikasi turut membawa masuk teknologi kedengaran meyakinkan kepada semua orang. Selepas mesyuarat, beberapa rakan sekerja menepuk bahu saya di koridor, mengucapkan tahniah. Tetapi saya tahu ini hanyalah permulaan. Permainan sebenar akan bermula selepas pengumuman dasar. Bagaimana syarikat-syarikat bertindak balas, itulah yang penting. Pengumuman itu dibuat secara senyap. Satu notis dimuat naik di laman web rasmi Kementerian Kewangan dan email dihantar kepada pihak berkepentingan industri. Notis pengklasifikasian semula item dan pelarasan kadar tarif untuk peralatan komunikasi wireless. Peralihan daripada komponen kepada produk siap. Kenaikan tarif dari 10% kepada 20%. Tarikh kuat kuasa dalam 2 bulan. Kononnya untuk memberi masa kepada syarikat untuk bersedia, tetapi sebenarnya ia sama seperti memberi mereka masa untuk menentang. Saya memutuskan untuk melihat pilihan mana yang akan mereka buat. Reaksi pertama datang daripada Persatuan Industri. Persatuan Pengilang Peralatan Telekomunikasi menghantar surat rasmi meminta semakan semula. Kandungannya menyatakan bahawa perubahan dasar secara tiba-tiba akan menyebabkan kekeliruan dalam aktiviti perniagaan. Reaksi yang dijangkakan, setiap perubahan dasar pasti akan diiringi dengan penentangan. Tetapi semasa membaca surat itu, saya berasa lega. Permintaan untuk semakan semula, bukan bantahan keras, bermakna mereka juga tahu dasar ini tidak boleh ditarik balik. Apex berdiam diri. 2 minggu berlalu selepas pengumuman itu, tetapi tiada kenyataan rasmi dikeluarkan. Rahul Menon berkata ia aneh, tetapi saya tidak fikir begitu. Ia adalah langkah yang wajar. Semakin besar syarikat, semakin berhati-hati mereka bergerak. Mereka memerlukan masa untuk kajian dalaman, mengira untung rugi, dan merangka strategi. Dalam kesunyian itu, saya sudah dapat membaca jawabannya. Apex kini sedang memikirkan bagaimana untuk melepasi situasi ini dengan kerugian yang paling minimum. Di atas meja saya, bertimbun laporan kes-kes lalu. Sejarah pertikaian cukai antara kerajaan India dan syarikat global. Kes Vodafone pada tahun 2007. Pada masa itu, kerajaan India mengenakan cukai yang besar ke atas Vodafone. Vodafone menentang dengan hebat. Mereka memfailkan saman di mahkamah, menekan melalui kerajaan negara asal mereka dan mengkritik persekitaran pelaburan India melalui media. Tetapi apa yang berlaku pada akhirnya? Selepas bertahun-tahun berbalah, Vodafone kembali ke meja rundingan dan sebahagian besarnya menerima tuntutan kerajaan India. Nokia juga begitu. Syarikat yang pernah menduduki tempat pertama dalam penguasaan pasaran telefon bimbit India itu juga terjerat dalam pertikaian cukai.
Mereka menggugut untuk mempertimbangkan penutupan kilang dan membayangkan penarikan pelaburan, tetapi pengakhirannya sama. Nokia, yang tidak sanggup melepaskan pasaran India, akhirnya berkompromi. Sambil membaca kes-kes ini, saya menemui satu corak. Syarikat global pada mulanya akan menentang, tetapi lama-kelamaan mereka akan menerima hakikat. Mengapa? Jawabannya mudah. Pasaran India begitu besar dan penting. 1,4 bilion penduduk. Pasaran telekomunikasi yang berkembang 2 digit setiap tahun. Potensi pengguna terbesar di Asia. Tiada syarikat yang akan meninggalkan pasaran seperti ini. Lebih-lebih lagi jika mereka sudah melabur berbilion-bilion. Menarikan bani. Kos penarikan diri bukan sedikit, dan menyerahkan pasaran kepada pesaing adalah sesuatu yang tidak boleh diterima. Akhirnya, syarikat akan memutuskan untuk kekal. Dan selagi mereka memutuskan untuk kekal, mereka tidak mempunyai pilihan selain mematuhi peraturan India. Pelaburan 45 bilion oleh Apex terus berlegar di pikiran saya. Kilang Noida adalah yang terbesar di dunia. Berpuluh-puluh ribu telepon pintar dihasilkan setiap hari, beribu-ribu orang bekerja, dan rantaian bekalan yang besar beroperasi. Mustahil untuk membayangkan mereka meninggalkan semua ini. Dan perniagaan peralatan telekomunikasi juga sama. Pasaran pembinaan rangkaian 5G India dijangka berkembang menjadi berpuluh-puluh triliun rupiah dalam dekat akan datang. Saya yakin tiada syarikat yang akan melepaskan pai sebesar ini. Artikel-artikel berita asing mula muncul. Dasar tarif baru India menjadi tekanan kepada syarikat peralatan telekomunikasi global. Satu artikel meramalkan bahawa Apex akan memasuki rundingan dengan kerajaan India, manakala artikel lain menganalisis bahawa Apex akhirnya tidak mempunyai pilihan selain membayar tarif atau memperluaskan pengeluaran tempatan. Saya berpuas hati membaca artikel-artikel itu. Media dan pakar semuanya membuat kesimpulan yang sama. Apex akhirnya akan menerima tuntutan India. Rahul Menon masuk ke pejabat saya. Dia membawa berita bahawa pihak Apex telah meminta pertemuan tidak rasmi. Kononnya untuk mendapatkan penjelasan mengenai dasar itu. Tetapi saya tahu niat mereka. Mereka mau meneroka kemungkinan rundingan. Saya memberitahu Rahul, temui mereka, tetapi pendirian kita mesti jelas. Ini bukan subjek untuk rundingan, tetapi dasar yang telah diputuskan. Tetapi pada masa yang sama, saya menyuruhnya untuk mencadangkan alternatif. Fakta bahawa mereka boleh mengelakkan beban tarif jika mereka membina kemudahan pengeluaran di India. Gambaran itu sudah pun terbentuk dalam fikiran saya. Apex pada mulanya akan menentang. Tetapi selepas melalui kajian dalaman, mereka akan sampai kepada satu kesimpulan. Kesimpulan bahawa dalam jangka panjang, membina kilang adalah lebih menguntungkan daripada terus membayar tarif. Dan sebaik sahaja mereka memutuskan untuk membina kilang, pemindahan teknologi akan menyusul secara semula jadi. Peranti wireless bukan produk pemasangan yang mudah. Ia memerlukan keupayaan reka bentuk, pengetahuan pembuatan, dan sistem pengurusan kualiti. Akhirnya, saya yakin Apex akan membawa masuk teknologi secara keseluruhannya. Dari tingkap pejabat, saya melihat senja di New Delhi. Lampu-lampu mula menyala di seluruh bandar. Di sebalik lampu-lampu itu, rangkaian telekomunikasi beroperasi. Banyak peralatan yang membentuk rangkaian itu. Saya terfikir tidak lama lagi peralatan itu akan dibuat di India. Bukan sekadar dipasang tetapi direka bentuk dan dihasilkan. Jurutera India akan mempelajari teknologi itu, dan syarikat-syarikat India akan mengumpul keupayaan itu. Itulah masa depan yang saya inginkan. Seorang rakan sekerja bertanya, bagaimana jika Apex benar-benar meninggalkan India? Saya tersenyum dan menjawab, biarkan mereka pergi jika mereka mahu. Tetapi saya yakin mereka tidak akan pergi. Tiada syarikat yang akan pergi selepas menanam 45 bilion. Tiada syarikat yang akan melepaskan pasaran 1,4 bilion. Akhirnya, mereka akan kekal. Dan selagi mereka memutuskan untuk kekal, mereka perlu mematuhi peraturan kita. Ini bukan rundingan. Pertarungan ini sudah pun diputuskan. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke rumah, saya berfikir, pasaran pada akhirnya akan bergerak secara rasional. Syarikat membuat keputusan berdasarkan keuntungan, dan keputusan itu boleh diramal. Jika Anda menimbang nilai pasaran India dengan beban tarif, jawabannya jelas. Kekal dan mematuhi peraturan adalah lebih menguntungkan daripada pergi. Dan saya percaya pada pengiraan itu. Kesunyian Apex adalah masa untuk pertimbangan, dan selepas pertimbangan itu akan datang penerimaan. Saya yakin, dasar tarif bukan sekadar alat untuk mengutip cukai.
Ia adalah mekanisme untuk mereka bentuk tingkah laku syarikat, memberi tekanan, menawarkan pilihan, dan mendorong hasil. Saya percaya saya sedang mengendalikan mekanisme itu dengan sempurna sekarang. Apex akan bergerak tidak lama lagi. Dan pergerakan itu akan mengikut arah yang saya jangkakan. Graviti pasaran tidak dapat ditentang. Di hadapan angka 14 bilion, tiada syarikat yang bebas. Apex bergerak. Tetapi bukan ke arah yang saya jangkakan. 3 minggu selepas pengumuman dasar, satu kenyataan rasmi dikeluarkan dari ibu pejabat Apex Technologies Berhad. Kandungannya menyatakan bahawa mereka tidak boleh bersetuju dengan perubahan dasar tarif kerajaan India dan menganggap pengenaan tarif tersebut sebagai tidak wajar. Kali pertama saya membaca dokumen itu, saya terkejut seketika. Saya menjangkakan permintaan rundingan atau penangguhan, tetapi ini adalah penolakan secara terang-terangan. Namun saya segera menenangkan diri. Saya fikir ini juga sebahagian daripada taktik rundingan. Strategi untuk memulakan dengan pendirian yang keras untuk mendapatkan konsesi. Beberapa hari kemudian, delegasi dari pihak Apex tiba di New Delhi. Pasukan itu diketuai oleh seorang lelaki bernama Encik Ismail bin Rahman. Jawatannya adalah Ketua Hal Ehwal Perundangan dan Perdagangan Global Apex. Kesan pertama saya terhadapnya apabila dia melangkah masuk ke bilik mesyuarat adalah tenang. Dia tidak kelihatan tergesa-gesa atau cemas. Sebaliknya, dia kelihatan seperti seseorang yang sudah memahami keseluruhan situasi. Sambil berjabat tangan dengannya, saya berfikir, orang ini adalah pakar yang berpengalaman dalam rundingan. Tetapi saya yakin, itu tidak akan mengubah hasilnya. Encik Ismail bersikap sopan, tetapi tegas. Dia bertanya mengenai asas untuk mengklasifikasikan peranti wireless sebagai produk siap. Hujahnya adalah, menurut kriteria klasifikasi item organisasi kastam dunia, peralatan ini tergolong dalam kategori komponen. Dia mengeluarkan dokumen-dokumen teknikal dan menjelaskan, peranti wireless tidak boleh berfungsi secara bebas dan mesti disambungkan kepada sistem stesen pangkalan untuk berfungsi. Oleh itu, ia bukanlah produk siap, tetapi sebahagian daripada sistem, yaitu komponen. Sambil mendengar penjelasannya, saya mengangguk. Ia adalah hujah yang munasabah, tetapi ia adalah satu bidang yang mempunyai ruang untuk tafsiran. Rahul Menon membantah. Dia menjelaskan bahawa peralatan tersebut mempunyai perumah yang berasingan, sistem kuasa sendiri, dan perisian yang terpasang. Ini cukup untuk memenuhi ciri-ciri produk siap. Dia menambah bahawa klasifikasi item bukan sahaja bidang pertimbangan teknikal, tetapi juga pertimbangan dasar. Encik Ismail berdiam diri seketika. Kemudian, dia berkata dengan perlahan, kalau begitu, mengapa peralatan yang sama yang diimport oleh syarikat India masih diklasifikasikan sebagai komponen? Soalan itu mengubah suasana bilik mesyuarat secara halus. Saya segera menjawab, bagi syarikat tempatan, ada kemungkinan ia diiktiraf sebagai komponen yang digunakan secara langsung dalam proses pengeluaran. Tetapi riak wajah Encik Ismail tidak berubah. Dia mengeluarkan sehelai kertas dan meletakkannya di atas meja. Ia adalah borang pengisytiharan kastam untuk peranti wireless yang diimport oleh sebuah syarikat telekomunikasi India. Ia adalah produk yang sama dengan yang diimport oleh Apex, tetapi kadar tarif yang dikenakan ialah 10%. Dia bertanya dengan tenang, barang yang sama, mengapa kadarnya berbeza? Adakah munasabah cukai berbeza 2 kali ganda hanya kerana pengeluarnya berbeza? Pada ketika itu saya sedar, orang ini bukan datang untuk meminta pengurangan cukai semata-mata. Encik Ismail adalah seorang yang bersedia. Dia sudah pun mengenal pasti kelemahan dalam dasar itu, dan dia bersedia untuk berjuang berdasarkannya. Namun, saya masih berasa selesa. Saya menjelaskan, ia adalah isu tafsiran pentadbiran. Kriteria permohonan boleh berbeza untuk setiap kes. Saya berkata bahawa yang penting adalah hala tuju masa depan, bukan kes-kes lalu. Encik Ismail mengangguk, tetapi riak wajahnya tidak menunjukkan persetujuan. Sebaliknya, pandangannya menjadi lebih tajam. Mesyuarat itu berlanjutan lebih dari 2 jam. Encik Ismail terus bertanya, dan kami terus menjawab. Asas teknikal, kesahihan undang-undang, tujuan dasar perdebatan berlaku dari semua sudut, tetapi intipatinya mudah. Apex mendakwa tarif ini tidak adil dan kami mempertahankannya sebagai wajar. Menjelang akhir mesyuarat, Encik Ismail bertanya, buat kali terakhir, adakah ada kemungkinan untuk rundingan? Saya menjawab dengan jelas. Dasar ini telah diputuskan dan akan dilaksanakan. Namun, saya menambah bahawa jika mereka membina kemudahan pengeluaran di India, mereka boleh mengelakkan beban tarif.
Encik Ismail kelihatan berfikir sejenak. Kemudian dia berkata, "Kami akan mempertimbangkannya," tetapi tiada keyakinan dalam suaranya. Saya menganggapnya sebagai isyarat positif. Ia bermakna mereka juga menyedari bahawa pilihan mereka terhad. Selepas mesyuarat, sebaik sahaja mereka keluar, Rahul Menon bertanya, "Apa pendapat Tuan?" Saya tersenyum dan menjawab, "Akhirnya mereka akan menerimanya. Mereka hanya perlukan masa." Tetapi jawapan yang tiba 2 minggu kemudian adalah berbeza daripada yang dijangkakan. Apex memaklumkan bahawa mereka tidak akan membayar tarif maupun membina kemudahan pengeluaran. Sebaliknya, mereka akan secara rasmi membangkitkan isu ketidakadilan dasar ini. Termasuk di dalamnya adalah ayat bahawa mereka akan mengambil tindakan yang sewajarnya selepas melalui semakan undang-undang. Sambil membaca dokumen itu, buat pertama kalinya saya berasa tidak senang. Ini bukan taktik rundingan, ini adalah penolakan sebenar. Saya memanggil mesyuarat tergempar dengan rakan-rakan sekerja. Kami membincangkan bagaimana untuk mentafsir tindak balas Apex. Ada yang berkata mereka hanya melengahkan masa, manakala yang lain berpendapat kita perlu meningkatkan tekanan. Tetapi saya mempunyai pemikiran yang berbeza. Mungkinkah ada sesuatu yang kami terlepas pandang? Pelaburan 45 bilion, pasaran 14 bilion, semua pengiraan ini betul. Jadi mengapa Apex tidak tunduk? Rahul Menon membawa satu laporan. Ia adalah siasatan latar belakang mengenai seorang lelaki bernama Encik Ismail bin Rahman. Pakar dalam pertikaian perdagangan global. Mempunyai banyak pengalaman berunding dengan kerajaan pelbagai negara dan terkenal dengan gaya yang mementingkan prinsip. Laporan itu menyatakan bahawa dia cenderung untuk mempertahankan standard jangka panjang walaupun terpaksa menanggung kerugian jangka pendek. Sambil membaca laporan itu, saya berfikir, mungkin orang ini membuat pengiraan yang berbeza. Penolakan Encik Ismail bukan sekadar taktik rundingan. Dia melihat dasar ini bukan sebagai kenaikan tarif, tetapi sebagai paksaan pemindahan teknologi, dan dia menilai bahawa ia melanggar norma antarabangsa. Pengiraannya adalah jika dia menerima sekali, ia akan menjadi duluan, dan jika ia menjadi duluan, negara-negara lain akan menggunakan kaedah yang sama. Logiknya adalah ini bukan masalah 3 bilion, tetapi masalah standar untuk 10 tahun akan datang. Buat pertama kalinya saya berasa cemas. Orang ini bergerak bukan dengan logik pasaran, tetapi dengan logik prinsip. Mesejnya jelas. Jika kita tunduk kali ini, tuntutan seterusnya akan lebih besar. Apex kini cuba mempertahankan standar masa depan berbanding kerugian semasa. Sambil memandang keluar tingkap bilik mesyuarat, saya berfikir, berapa lama mereka boleh bertahan? Berapa lama mereka boleh bertahan dengan prinsip semata-mata di hadapan pasaran 1.4 bilion? Seorang rakan sekerja di bilik mesyuarat bertanya, "Tetapi akhirnya, mereka tidak boleh meninggalkan India, bukan?" Saya mengangguk, tetapi saya tidak lagi seyakin dahulu. Pemboleh ubah bernama Encik Ismail bin Rahman telah menggoncang pengiraan saya. Dia tahu mereka tidak boleh pergi, tetapi dia bersedia untuk tidak tunduk. Seolah-olah dia sudah bersiap sedia untuk pertarungan jangka panjang. Saya duduk di meja saya dan membuka semula laporan pelaburan Apex. RM45 bilion, kilang Noida, beribu-ribu pekerja. Angka-angka itu masih jelas. Tetapi Encik Ismail membaca angka-angka ini secara berbeza. Logiknya adalah semakin besar pelaburan, semakin kuat mereka perlu bertahan. Pengiraannya adalah jika mereka tunduk sekarang, 45 bilion itu akan menjadi tebusan dan mereka akan terus ditekan dengan cara yang sama pada masa akan datang. Buat pertama kalinya saya meragui logik saya sendiri. Adakah graviti pasaran sahaja sudah cukup? Namun saya masih percaya. Apabila masa berlalu, mereka akhirnya akan menerima hakikat. Syarikat bergerak berdasarkan keuntungan, bukan idealisme. Walau sekuat manapun Encik Ismail mempertahankan prinsipnya, jika kerugian berterusan, dia tidak akan mempunyai pilihan selain berkompromi. Saya cuba meyakinkan diri saya begitu. Tetapi di satu sudut hati saya, satu keretakan kecil telah bermula. Keraguan bahawa mungkin kali ini ia akan berbeza. Apabila logik pasaran dan logik prinsip bertembung, pihak manakah yang akan menang? Saya masih belum tahu jawabannya. Selepas penolakan Encik Ismail, saya melaraskan tahap tekanan. Walaupun saya tidak memberi arahan secara langsung, sistem pentadbiran India bergerak dengan sendirinya. Apabila Kementerian Kewangan mempunyai pertikaian dengan syarikat asing, kementerian-kementerian lain secara semula jadi mula memerhatikan syarikat itu. Tanpa perintah yang jelas,
Isyarat itu disampaikan seperti udara. Isyaratnya ialah Apex kini tidak bekerja sama. Saya memutuskan untuk melihat bagaimana isyarat itu berfungsi. Laporan pertama datang dari kerajaan tempatan. Permohonan permit pembinaan yang difailkan oleh Apex untuk pembesaran kilang Noida telah ditangguhkan. Jabatan yang berkenaan telah meminta dokumen tambahan dan memaklumkan bahawa mereka akan menyemak semula penilaian kesan alam sekitar. Secara teknikal, semuanya adalah prosedur yang sah, tetapi masanya agak aneh. Permit yang dahulunya boleh diperoleh dalam masa 2 minggu tiba-tiba tertangguh selama beberapa bulan. Saya berpuas hati membaca laporan itu. Ia adalah bukti bahawa sistem berfungsi dengan baik. Berita juga datang dari lembaga hasil dalam negeri. Notis bahawa audit cukai berkala ke atas cawangan Apex India telah dijadualkan. Sudah tentu audit berkala adalah prosedur yang dilalui oleh semua syarikat besar. Tetapi bukan satu kebetulan ia dimulakan pada masa ini. Apabila audit bermula, ia akan mengambil masa sekurang-kurangnya beberapa bulan. Proses menyemak semua buku akaun, menemu bual pekerja, dan menyemak semula urus niaga masa lalu akan bermula. Walaupun tiada masalah ditemui, proses itu sendiri menjadi beban kepada syarikat. Saya mengangguk. Ini juga hanyalah prosedur pentadbiran yang sah. Terdapat juga laporan dari Jabatan Kastam. Kandungannya menyatakan bahawa kes-kes dokumentasi yang tidak lengkap dalam prosedur pelepasan kastam untuk import komponen Apex telah meningkat. Dikatakan bahawa pengesahan tambahan diperlukan kerana klasifikasi item sering kali tidak jelas. Jika pelepasan kastam ditangguhkan, ia akan menjejaskan barisan pengeluaran dan jika mereka tidak dapat memenuhi tarikh penghantaran, masalah akan timbul dengan pelanggan. Setiap satu kelihatan remeh, tetapi apabila terkumpul, ia menjadi beban yang menekan perniagaan. Sambil menyusun laporan-laporan ini, saya berfikir, tekanan ini mula berkesan. Rahul Menon menyampaikan cerita yang didengarnya melalui sumber kerajaan. Berita bahawa suasana dalaman cawangan Apex India tidak menentu. Kaki tangan di lapangan berasa cemas. Dan khususnya, pengarah cawangan India, seorang ekspatriat Malaysia bernama Encik Chen Wei Lun, telah menghantar beberapa laporan segera ke ibu pejabat. Kandungannya menyatakan bahawa cawangan tempatan sukar untuk menanggung beban apabila kelewatan permit, audit cukai dan masalah pelepasan kastam berlaku serentak. Mendengar itu, saya tersenyum dalam hati. Akhirnya keretakan itu bermula. Beberapa hari kemudian, maklumat yang lebih terperinci masuk. Berita bahawa terdapat perbezaan pendapat dalaman di Apex. Encik Chen Wei Lun di cawangan India berkeras bahawa mereka perlu berkompromi dengan cepat, manakala Encik Ismail di ibu pejabat bertegas bahawa mereka mesti berpegang pada prinsip. Perbezaan suhu antara cawangan tempatan dan ibu pejabat semakin ketara. Saya menerima maklumat ini sebagai sangat penting. Pengalaman saya memberitahu bahawa apabila syarikat berpecah dari dalam, realisme akhirnya akan menang. Saya yakin tekanan di cawangan tempatan akan meruntuhkan prinsip ibu pejabat. Kata-kata Encik Chen Wei Lun yang disampaikan oleh sumber itu amat menarik. Dia dilaporkan berkata, "Di sini, walaupun kita menang, ia mungkin bukan satu kemenangan. Ia adalah ketakutan bahawa walaupun mereka menang di mahkamah, tekanan pentadbiran akan berterusan selagi mereka menjalankan perniagaan di India. Permit, cukai, kastam. Dalam semua bidang ini, budi bicara pegawai awam adalah luas. Mereka boleh menekan syarikat dengan cara yang tidak kelihatan." Encik Chen tahu itu, dan itulah sebabnya dia takut. Saya fikir ketakutannya adalah rasional. Kerana perkara seperti itu memang sedang berlaku. Namun tidak lama kemudian, satu laporan yang tidak dijangka tiba. Berita bahawa semakin kuat tekanan, semakin keras pula pendirian ibu pejabat Apex. Encik Ismail telah memanggil semua pasukan undang-undang Apex di seluruh dunia untuk membincangkan strategi tindak balas dan telah mengupah beberapa firma guaman pakar perdagangan antarabangsa. Ia adalah isyarat bahawa mereka bukan sekadar bertahan, tetapi bersiap sedia untuk berjuang secara serius. Saya terkejut menerima laporan ini. Saya menjangkakan tekanan akan membawa kepada penyerahan diri, tetapi sebaliknya ia menguatkan penentangan. Rahul Menon bertanya, "Tidakkah kita patut meningkatkan tekanan lagi?" Saya teragak-agak sejenak. Jika kita menekan lebih kuat, adakah ia akan patah atau menjadi lebih keras? Cawangan India takut, tetapi ibu pejabat Apex sedang menguatkan tekad. Saya percaya ketakutan di cawangan tempatan akan menggoyahkan keputusan ibu pejabat, tetapi sebaliknya, ketakutan itu seolah-olah merangsang ibu pejabat. Ini bukan senario yang saya jangkakan.
Satu lagi cerita yang disampaikan oleh sumber itu lebih mengejutkan. Berita bahawa suasana di kalangan pekerja cawangan Apex India telah berubah. Pada mulanya, semua orang mahu mencapai persetujuan dengan cepat. Tetapi baru-baru ini, suara yang berbeza mula muncul. Melihat permit disekat, audit cukai dijalankan, dan pelepasan kastam ditangguhkan, apa yang dirasai oleh pekerja bukan sahaja ketakutan, tetapi juga kemarahan. Kemarahan kerana bertanya, apa salah kami sehingga dilayan begini? Dan kemarahan itu dikatakan memberi kekuatan kepada hujah prinsip Encik Ismail. Mendengar itu, saya terdiam seketika. Tekanan itu jelas berkesan. Cawangan tempatan sedang menderita, dan Encik Chen takut. Tetapi sama ada tekanan itu menghasilkan keputusan yang saya inginkan, itu masih menjadi persoalan. Ketakutan tidak menghasilkan penyerahan diri, tetapi kemarahan. Dan kemarahan itu menjadi bahan api untuk penentangan. Sampai bila kita akan tunduk? Laporan menyatakan, soalan ini sedang merebak di dalam Apex. Seorang rakan sekerja bertanya, tiadakah kemungkinan untuk memujuk cawangan Apex tempatan? Saya menggelengkan kepala. Berdasarkan maklumat yang dikumpul, ia tidak mungkin. Mereka jelas takut, tetapi itu tidak akan mengubah pendirian keseluruhan syarikat. Sebaliknya, ibu pejabat Apex memegang kawalan, dan ketakutan cawangan tempatan pun menjadi bahan untuk mengukuhkan logik mereka. Kesediaan untuk berjuang walaupun di bawah tekanan seperti ini, bermakna pertarungan ini sangat penting. Rahul Menon bertanya lagi, jadi, apa yang akan kita lakukan? Saya berfikir sejenak. Saya tidak boleh menghentikan tekanan. Jika kita berundur sekarang, maruah kerajaan India akan tercalar. Tetapi saya juga tidak yakin sama ada kita boleh menang dengan tekanan sahaja. Apex lebih kuat daripada yang dijangkakan, dan Encik Ismail lebih degil daripada yang dijangkakan. Dan ketakutan Encik Chen, secara paradoksnya, memainkan peranan dalam mengukuhkan tekad mereka. Saya membuka semula laporan yang bertimbun di atas meja saya. Kelewatan permit, notis audit cukai, masalah pelepasan kastam semuanya adalah prosedur pentadbiran yang sah. Tetapi pada masa yang sama, ia juga adalah tekanan. Di suatu tempat di antara undang-undang dan tekanan, saya sedang berjalan di atas tali. Dan saya mula menyedari bahawa berjalan di atas tali itu lebih berbahaya daripada yang dijangkakan. Pengiraan saya bahawa ketakutan cawangan tempatan akan membawa kepada penyerahan ibu pejabat mungkin salah. Sebaliknya, ketakutan itu mencipta penentangan yang lebih kuat. Lewat malam, sambil meninggalkan pejabat, saya berfikir, pertarungan ini jauh lebih rumit daripada yang saya jangkakan. Logik pasaran dan logik prinsip bertembung. Ketakutan cawangan tempatan dan tekad ibu pejabat saling berjalin, dan tekanan serta kemarahan saling membesarkan satu sama lain. Saya masih percaya saya akan menang, tetapi berat keyakinan saya tidak lagi seperti dahulu. Ketakutan Encik Chen adalah nyata, tetapi ketakutan itu sahaja tidak cukup. Apex sedang berjuang sambil berasa takut, dan itulah lawan yang paling berbahaya. Dalam kegelisahan bahawa tekanan tidak berfungsi seperti yang dijangkakan, saya sedang memikirkan langkah seterusnya. Tetapi keadaan berubah secara mendadak. Pihak Apex menghantar dokumen rasmi. Tajuknya sahaja sudah luar biasa. Bantahan terhadap permohonan diskriminasi dasar tarif India. Sambil membuka dokumen itu, saya berfikir, adakah mereka mahu memulakan perdebatan undang-undang lagi? Tetapi sebaik sahaja saya menyelak halaman pertama, saya sedar jangkaan saya salah. Ini bukan sekadar bantahan. Dokumen itu disertakan dengan salinan borang pengisytiharan kastam. Borang pengisytiharan untuk beberapa kes import peranti wireless yang sama. Dalam kes import oleh Apex, kadar tarif 20% dikenakan, manakala untuk produk yang sama yang diimport oleh syarikat telekomunikasi tempatan India, 10% dikenakan. Pengeluar, nama model semuanya sama. Spesifikasi, kegunaan, semuanya serupa. Hanya satu perkara yang berbeza, siapa yang mengimportnya. Melihat dokumen itu, saya berasa tidak senang. Ini adalah data dalaman kami, bagaimana mereka memperolehnya. Yang lebih membingungkan adalah apa yang seterusnya. Dokumen itu tidak sekadar menyenaraikan kes-kes diskriminasi. Ia menunjukkan ketiadaan asas perundangan untuk setiap kes dan menegaskan bahawa, berdasarkan kriteria klasifikasi item organisasi kastam dunia, permohonan diskriminasi seperti ini adalah pelanggaran norma yang jelas. Lebih jauh lagi, ia menyatakan bahawa ini bukan sekadar kesilapan pentadbiran, tetapi diskriminasi yang disengajakan yang menyasarkan syarikat asing. Sambil membaca dokumen itu, saya berasa marah. Sasaran,
Ini hanyalah pelaksanaan dasar yang sah. Saya memanggil Rahul Menon. Saya bertanya kepadanya, mengapa kadar yang berbeza dikenakan pada barang yang sama? Rahul kelihatan bingung. Dia menjelaskan bahawa bagi syarikat tempatan, ia diklasifikasikan sebagai import untuk tujuan pengeluaran dan dikenakan kadar komponen, manakala Apex dianggap sebagai import untuk tujuan jualan semula dan dikenakan kadar produk siap. Saya bertanya, adakah kriteria itu jelas? Rahul teragak-agak. Dia mengakui ada ruang untuk tafsiran. Pada ketika itu saya tahu, kami telah membuat kesilapan. Sebenarnya, saya tahu ada beberapa bahagian yang tidak jelas dalam proses pengklasifikasian semula item. Barang yang sama boleh diklasifikasikan secara berbeza bergantung pada tujuan pengimport. Tetapi ceritanya menjadi berbeza jika ia hanya dikenakan secara tidak adil kepada syarikat asing. Walaupun tidak disengajakan, hasilnya adalah diskriminasi. Dan Apex kini menyerang tepat pada titik itu. Mereka mula berjuang bukan dengan emosi, tetapi dengan bukti. Bukan dengan bantahan, tetapi dengan peraturan. Saya memanggil mesyuar warat dengan rakan sekerja. Saya berkongsi dokumen Apex dan membincangkan cara untuk bertindak balas. Ada yang berhujah ini adalah soal budi bicara pentadbiran, manakala yang lain mencadangkan agar kita mentakrifkan semula kriteria dengan jelas. Tetapi bukan itu intipatinya. Bukti bahawa diskriminasi telah berlaku telah muncul dan Apex bersedia untuk melangkah ke peringkat seterusnya dengan bukti itu. Apa yang saya bimbangkan ialah kemungkinan Apex akan membawa isu ini ke peringkat antarabangsa. Beberapa hari kemudian, kebimbangan saya menjadi kenyataan. Berita masuk bahawa Apex telah membuat aduan rasmi kepada Organisasi Kastam Dunia, WCO. Permintaan untuk pembetulan amalan klasifikasi item yang diskriminasi oleh pihak berkuasa kastam India. Mendengar berita itu saya terkejut. Perkara ini merebak jauh lebih cepat dan lebih besar daripada yang dijangkakan. Ia bukan lagi masalah antara kerajaan India dan Apex. Ia telah menjadi isu norma antarabangsa dan kedaulatan negara. Strategi Apex mula kelihatan. Dari awal lagi, mereka cuba mengalihkan pertarungan ini dari alam emosi ke alam peraturan. Daripada tunduk kepada tekanan, mereka mengumpul bukti diskriminasi. Walaupun permit disekat dan audit cukai dijalankan, mereka bukan sekadar takut. Mereka merekodkan corak, mengumpul bukti, dan membina logik. Dan kini, mereka telah meletakkan semuanya di pentas antarabangsa. Apa yang paling membuat saya tidak senang adalah Apex menggunakan logik kami untuk menentang kami. Kami menekan syarikat dengan kuasa pasaran. Kami menggunakan pelaburan 45 bilion dan pasaran 14 bilion sebagai asas. Tetapi Apex mula menekan negara dengan norma antarabangsa. Mereka menggunakan peraturan WCO dan prinsip tanpa diskriminasi sebagai asas. Dinamik pertarungan berubah daripada kuasa lawan kuasa kepada norma lawan amalan. Rahul Menon bertanya, bagaimana WCO akan bertindak balas? Saya berfikir sejenak. Kami juga mempunyai logik kami. Klasifikasi item adalah kuasa mutlak pihak berkuasa kastam setiap negara, dan kami boleh berhujah bahawa ia boleh digunakan secara berbeza bergantung pada ciri-ciri setiap kes. Tetapi masalahnya adalah bukti. Borang pengisytiharan kastam yang dikemukakan oleh Apex adalah jelas. Barang yang sama, kadar yang berbeza. Tidak mudah untuk menjelaskan ini secara rasional. Panggilan datang dari Kementerian Luar Negeri. Berita bahawa pertanyaan mula masuk dari kedutaan pelbagai negara mengenai isu WCO. Mereka meminta pendirian kami terhadap dakwaan Apex bahawa dasar tarif India adalah diskriminasi. Barulah saya menyedari betapa seriusnya keadaan ini. Ini bukan sekadar pertikaian dengan sebuah syarikat. Ia berkembang menjadi isu kepercayaan terhadap keseluruhan dasar perdagangan India. Saya melihat semula dokumen-dokumen yang bertimbun di atas meja saya. Draft dasar, pendapat semakan undang-undang, dokumen perbincangan antara kementerian semuanya kelihatan sempurna. Tetapi apa yang ditemui oleh Apex bukanlah dokumen, tetapi realiti. Bagaimana tarif sebenarnya dikenakan, siapa yang mendapat manfaat, dan siapa yang dirugikan. Di hadapan realiti itu, logik kami kehilangan daya tarikannya. Seorang rakan sekerja berkata, mengapa tidak kita seragamkan sahaja kriterianya? Sama ada mengenakan 20% pada semua peranti wireless atau menurunkannya kepada 10% untuk semua. Saya menggelengkan kepala. Sudah terlambat. Rekod dari masa diskriminasi berlaku sehingga sekarang tidak dapat dipadamkan dan menukar kriteria bermakna mengakui kita salah.
Itu akan menjejaskan maruah kerajaan India. Beberapa hari kemudian, berita masuk. Kerajaan Malaysia telah campur tangan secara rasmi. Pihak berkuasa perdagangan Malaysia dilaporkan telah meminta WCO untuk menyemak semula dasar tarif India. Kini, ia bukan lagi Apex lawan India, tetapi Malaysia lawan India. Ia telah dinaik taraf menjadi pertikaian perdagangan antara negara. Mendengar berita ini, buat pertama kalinya saya berasa takut. Senario yang saya reka adalah mudah, tekanan tarif, syarikat tunduk, pemindahan teknologi. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku adalah berbeza. Tekanan tarif, bukti diskriminasi, pertikaian antara bangsa. Seorang lelaki bernama Encik Ismail bin Rahman sedang bermain permainan yang sama sekali berbeza dengan saya. Saya percaya pada graviti pasaran, tetapi dia percaya pada kekuatan norma. Saya menekan syarikat, tetapi dia mempersoalkan kredibiliti negara. Rahul Menon dengan berhati-hati bertanya, "Tidakkah ada ruang untuk rundingan? Tidakkah kita boleh mencapai persetujuan sebelum ia sampai ke WCO?" Saya berfikir sejenak. Rundingan adalah mungkin. Kita boleh memberi konsesi kepada Apex, menurunkan tarif, dan membetulkan diskriminasi. Tetapi itu sama seperti mengakui kekalahan. Strategi buatan India, idea untuk menarik masuk teknologi melalui tarif semuanya akan runtuh. Saya memandang keluar tingkap. Cahaya matahari petang di New Delhi masuk dengan berjerebu. Beberapa hari yang lalu, saya yakin akan memenangi pertarungan ini. Saya percaya kuasa pasaran tidak dapat ditentang. Tetapi sekarang keadaan telah Apex tidak boleh meninggalkan pasaran, tetapi mereka juga tidak tunduk. Sebaliknya mereka telah menukar pentas pertarungan. Dari tanah India ke pentas dunia. Dari alam kuasa ke alam norma. Kata-kata Encik Ismail terngiang-ngiang di kepala saya. Logiknya bahawa jika kita tunduk kali ini, tuntutan seterusnya akan lebih besar. Pada masa itu saya menganggapnya sebagai alasan semata-mata. Tetapi sekarang saya faham. Dia bukan cuba menyelamatkan 3 bilion ribel. Dia cuba mencipta standar yang akan diguna pakai untuk berpuluh-puluh tahun akan datang. Sekali diskriminasi dibuktikan, ia menjadi duluan, dan duluan menjadi peraturan. Dan peraturan itu bukan lagi masalah India sahaja, tetapi masalah seluruh dunia. Saya membuka semula dokumen di atas meja saya. Bukti diskriminasi yang dikemukakan oleh Apex, barang yang sama, kadar yang berbeza. Fakta muda ini mengancam seluruh strategi saya. Buat pertama kalinya, saya menyadari ada sesuatu yang lebih kuat daripada graviti pasaran. Ia adalah beratnya norma, dan berat itu kini menimpa bahu saya. Rahul bertanya lagi, apa yang akan kita jawab kepada WCO? Saya berdiam diri seketika. Sejujurnya, saya tidak pasti. Bolehkah kita mendakwa kita betul? Atau patutkah kita mengakui diskriminasi dan membetulkannya? Mana-mana pilihan yang saya pilih ada harganya. Yang pertama akan kehilangan kepercayaan antara bangsa, yang kedua akan mengakui kegagalan dasar. Saya tidak dapat memberikan jawaban dan berkata, kita dengar pendapat pasukan undang-undang dahulu. Tetapi dalam hati saya tahu, kawalan pertarungan ini sudah pun beralih. Sebulan kemudian, notis untuk menghadiri mesyuarat organisasi kastam dunia tiba. Saya diarah untuk mengetuai delegasi India ke Geneva. Menerima notis itu, saya berasa tidak senang. Ini adalah masalah dalaman India. Mengapa saya perlu menjelaskannya di pentas antarabangsa? Dasar tarif adalah hak mutlak sebuah negara berdaulat. Namun, Kementerian Luar Negeri berpendapat sebaliknya. Memandangkan 83 negara telah menyatakan minat dalam agenda ini, dan Malaysia telah meminta semakan rasmi, kami tidak boleh mengelak. Saya terpaksa memulakan persiapan. Saya membentuk satu delegasi, Rahul Menon, 2 peguam dari pasukan undang-undang, dan seorang pegawai muda yang dihantar dari Kementerian Luar Negeri, Anika Sharma, turut serta. Anika adalah wajah baru bagi saya. Apabila saya bertanya mengapa Kementerian Luar Negeri menghantarnya, mereka berkata dia adalah pakar dalam norma perdagangan antarabangsa. Saya menerimanya tanpa banyak harapan. Saya fikir mesyuarat ini hanyalah satu prosedur formal. Saya menjangkakan kami akan menjelaskan pendirian kami, menjawab beberapa soalan, dan selesai. Di dalam pesawat ke Geneva, saya menyemak bahan pembentangan, tujuan dasar tarif India, asas teknikal klasifikasi item, keunikan setiap case logiknya kelihatan kukuh. Tetapi Anika dengan berhati-hati bertanya, adakah terdapat kriteria yang jelas dan bertulis untuk membezakan antara tujuan pengeluaran dan tujuan jualan semula? Saya berasa jengkel.
Saya menjawab bahwa itu adalah soal budi bicara pentadbiran. Anika tidak bertanya lagi, tetapi riak wajahnya tidak menunjukkan keyakinan. Apabila tiba di Dewan Persidangan Geneva, buat pertama kalinya saya berasa gemetar. Jauh lebih banyak delegasi negara yang hadir daripada yang saya jangkakan. Malaysia sudah tentu ada, dan tanpa dijangka, wakil dari Jepun, Jerman, dan Amerika Syarikat juga kelihatan. Malah, terdapat wakil dari beberapa negara Asia Tenggara. Saya tidak faham mengapa begitu banyak negara berminat dengan isu ini. Apabila saya bertanya kepada Rahul, dia berkata ini kerana jika ia menjadi duluan, negara lain juga boleh menekan syarikat asing dengan cara yang sama. Barulah saya sedar, ini bukan masalah India sahaja. Mesyuarat bermula. Pengerusi memperkenalkan agenda. Semakan semula dasar klasifikasi tarif peranti komunikasi wireless India. Wakil Malaysia memulakan pembentangan. Mereka dengan tenang mengemukakan bukti. Borang pengisytiharan kastam untuk produk yang sama, spesifikasi teknikal, sijil pengeluar, semua bahan membuktikan satu perkara. Ia adalah barang yang sama. Namun, mereka menegaskan bahawa India mengenakan kadar yang berbeza bergantung pada pengimport. Mendengar pembentangan itu, saya berasa tidak selesa. Seolah-olah mereka mengatakan kami telah melakukan kesalahan. Tiba giliran saya. Saya membuka bahan yang telah saya sediakan. Saya menjelaskan matlamat dasar perindustrian India. Pembangunan perkilangan adalah strategi negara, tarif adalah alatnya, dan klasifikasi item boleh berbeza bergantung pada tujuan dasar. Saya menegaskan bahawa sama ada peranti wireless itu adalah komponen yang digunakan dalam proses pengeluaran atau produk siap untuk jualan semula perlu dinilai berdasarkan konteks. Apabila saya selesai berucap, saya fikir saya telah bercakap dengan agak meyakinkan. Tetapi apabila sesi soalan bermula, suasana berubah. Wakil Jerman adalah yang pertama mengangkat tangan. Dia bersikap sopan tetapi tajam. Dia bertanya sama ada kriteria yang jelas. Untuk membezakan antara tujuan pengeluaran dan jualan semula telah didokumenkan. Saya menjawab bahawa ia bergantung pada pertimbangan individu pihak berkuasa kastam. Wakil Jerman bertanya lagi, kalau begitu, mengapa semua syarikat India diklasifikasikan sebagai komponen dan syarikat asing sebagai produk siap? Bukankah corak itu terlalu jelas untuk dianggap sebagai satu kebetulan? Wakil Jepun juga bertanya. Dia bertanya sama ada ia selaras dengan peraturan WCO untuk klasifikasi item berbeza hanya kerana pengimportnya berbeza. Walaupun spesifikasi teknikal produk adalah sama, saya membantah dengan alasan bahawa klasifikasi item bukan sahaja perlu mempertimbangkan produk itu sendiri tetapi juga penggunaannya. Tetapi wakil Jepun menggelengkan kepala. Dia membantah bahawa penggunaan adalah isu penggunaan pasca import dan tidak boleh menjadi kriteria untuk klasifikasi item. Soalan wakil Amerika Syarikat adalah yang paling memalukan. Dia bertanya secara terus terang, apakah tujuan sebenar dasar ini, pembangunan perkilangan, atau paksaan pemindahan teknologi ke atas syarikat asing? Saya terkejut seketika. Itu soalan yang terlalu terus terang. Saya menafikannya. Saya menekankan bahawa ini adalah dasar perindustrian yang sah. Tetapi wakil AS terus mendesak, kalau begitu, mengapa syarikat tempatan mendapat pengecualian? Bukankah ini satu diskriminasi yang jelas? Suasana Dewan Persidangan menjadi tidak memihak kepada saya. Saya bersungguh-sungguh menjelaskan. 1,4 bilion penduduk, pasaran yang berkembang pesat, keperluan untuk membangunkan sektor perkilangan. Tetapi kata-kata seperti itu tidak mempunyai kuasa di Dewan Persidangan ini. Di sini tiada pasaran, tiada penduduk, hanya ada peraturan. Dan di hadapan peraturan itu, logik saya kehilangan daya tarikannya. Semasa waktu rehat, Anika berkata dengan perlahan, keadaan tidak baik. Dia berkata nampaknya wakil-wakil negara tidak mempercayai penjelasan India. Terutamanya, corak diskriminasi itu terlalu jelas untuk dijelaskan sebagai satu kebetulan atau budi bicara pentadbiran. Saya berasa jengkel. Jadi apa yang patut saya lakukan? Saya bertanya. Anika teragak-agak sebelum berkata, mungkin lebih baik untuk mengakui diskriminasi dan mencadangkan langkah-langkah pembetulan. Saya marah. Itu sama seperti mengakui kekalahan. Sesi petang disambung. Kali ini, lebih banyak soalan datang dari lebih banyak negara. Soalan yang sama diulang. Adakah barang itu sama? Mengapa kadarnya berbeza? Apakah kriterianya? Saya mengulangi jawaban yang sama. Tetapi semakin saya mengulanginya, semakin hilang kekuatan suara saya.
Saya dapat merasakan pandangan di Dewan Persidangan. Mereka tidak mempercayai kata-kata saya. Wakil Malaysia membuat kenyataan terakhir. Dia berkata dengan tenang, intipati isu ini mudah. Adakah produk itu sama atau berbeza? Jika sama, kadarnya juga mesti sama. Jika berbeza, kerajaan India perlu membuktikannya secara teknikal. Dan dia menegaskan bahawa setakat ini, India gagal memberikan bukti itu. Mendengar kata-kata itu, saya berasa tidak berdaya kerana dia betul. Selepas mesyuarat, semasa meninggalkan Dewan Persidangan, Anika berkata, pertarungan ini lebih besar daripada yang kita fikirkan. Dia berkata ia bukan sekadar pertikaian tarif, tetapi telah menjadi isu ketenteraman perdagangan antara bangsa. Jika India mengalah di sini, negara lain akan sukar untuk menggunakan dasar yang sama pada masa akan datang. Sebaliknya, jika India bertahan, ia akan menjejaskan kepercayaan antara bangsa. Mendengar kata-katanya buat pertama kalinya saya berasa takut. Ini adalah di luar kawalan saya. Kembali ke hotel, saya dan Rahul membincangkan langkah seterusnya. Dia kelihatan bimbang. Suasana mesyuarat jauh lebih buruk daripada yang dijangkakan. Dia berkata nampaknya wakil-wakil negara tidak akan memihak kepada India. Saya bertanya, jadi apa yang akan berlaku? Rahul dengan berhati-hati menjawab, mungkin akan ada keputusan syur. Kemungkinan besar akan ada keputusan bahawa klasifikasi tarif India adalah tidak wajar. Di dalam pesawat pulang ke New Delhi, saya berfikir, bagaimana untuk menamatkan pertarungan ini? Jika saya terus bertahan, saya akan kehilangan kepercayaan antara bangsa. Jika saya mengalah, saya akan mengakui kegagalan dasar. Mana-mana pilihan yang saya pilih, saya akan kalah. Mungkin inilah keadaan yang disasarkan oleh Encik Ismail dari awal lagi. Dia tidak boleh menang di tanah India, jadi dia membawanya ke pentas dunia. Dan di pentas itu, bukan kuasa yang memerintah, tetapi peraturan. Barulah saya sedar, dalam permainan ini, saya berada dalam kedudukan yang tidak menguntungkan sejak awal lagi. Notis untuk memanggil mesyuarat akhir Organisasi Kastam Dunia diterima sebulan selepas saya kembali dari Geneva. Kandungannya menyatakan bahawa keputusan syur akan diumumkan. Melihat notis itu, saya menaruh harapan terakhir. Harapan bahawa mungkin mereka akan memihak kepada kita. India adalah negara membangun, pembangunan perkilangan adalah matlamat negara yang sah, dan kami mempunyai hak untuk menggunakan kaedah yang pernah digunakan oleh negara-negara maju pada masa lalu, fikir saya. Tetapi sebaik sahaja menaiki pesawat, saya tahu betapa rapuhnya harapan itu. Kali ini, delegasinya lebih besar. Timbalan Menteri Kewangan turut serta. Ia adalah isyarat bahawa kerajaan menyedari kepentingan isu ini. Tetapi saya merasakan ia sebagai petanda buruk. Kehadiran orang penting bermakna menjangkakan hasil yang besar. Di dalam pesawat, Timbalan Menteri bertanya kepada saya, bagaimana peluang kita untuk menang? Saya tidak dapat menjawab dengan jujur. Daripada berkata saya tidak tahu, saya menjawab saya akan melakukan yang terbaik. Dewan Persidangan Geneva lebih sesak daripada sebelumnya. Saya diberitahu bahawa wakil dari 83 negara telah hadir. Saya terpegun dengan angka itu. 83 negara. Ini bermakna hampir seluruh dunia berminat dengan isu ini. Sebaik sahaja melangkah masuk ke Dewan Persidangan, saya melihat delegasi Malaysia, Encik Ismail juga ada di sana. Dia melihat saya dan menundukkan kepalanya sedikit. Ia bukan satu isyarat permusuhan, hanya satu tanda hormat. Tetapi saya merasakan isyarat itu pun tidak menyenangkan. Ia terasa seperti ketenangan seseorang yang sudah pun menang. Pengerusi memulakan mesyuarat. Beliau berkata bahawa mereka telah menyemak pandangan yang dikemukakan oleh setiap negara sejak mesyuarat terakhir dan analisis oleh jawatan kuasa teknikal juga telah selesai. Kini, masanya untuk mengumumkan kesimpulan akhir. Saya berasa gemetar, tangan saya berpeluh, dan jantung saya berdegup kencang. Rahul Menon, yang duduk di sebelah saya juga kelihatan tegang. Anika membuka buku catatannya dan memegang pen, tetapi tangannya juga menggeletar sedikit. Pengerusi mula membaca dokumen itu. Suaranya tenang dan kering. Nada suara yang tidak mempunyai emosi, hanya menyatakan fakta. Soalan pertama, adakah peranti wireless yang diklasifikasikan oleh India secara teknikalnya adalah produk yang sama? Jawapan jawatan kuasa teknikal adalah jelas. Pengeluar, nama model, spesifikasi teknikal, cara operasi semuanya sama. Soalan kedua, adakah perbezaan penggunaan menjadi asas yang sah untuk membezakan klasifikasi item? Jawapan jawatan kuasa adalah negatif.
Penggunaan adalah cara penggunaan selepas import dan tidak boleh menjadi kriteria klasifikasi pada masa pelepasan kastam. Mendengar kata-kata itu, saya semakin sesak nafas. Satu persatu, logik saya sedang diruntuhkan. Semua asas yang saya utarakan kehilangan daya tarikannya di hadapan analisis dingin jawatan kuasa teknikal. Soalan ketiga, adakah cara permohonan tarif India bersamaan dengan diskriminasi? Saya takut untuk mendengar jawaban kepada soalan ini. Pengerusi berhenti sejenak. Kemudian, beliau berkata, mengenakan kadar yang berbeza kepada pengimport untuk produk yang sama adalah satu diskriminasi yang jelas. Perkataan diskriminasi bergema di Dewan Persidangan. Pada ketika itu, saya tahu semuanya sudah berakhir. Jika diskriminasi diakui, pembetulan diperlukan, dan pembetulan bermakna penarikan balik dasar kami. Pengerusi terus membaca. Beliau berkata bahawa walaupun tujuan dasar perindustrian yang dikemukakan oleh kerajaan India boleh difahami, tujuan itu tidak dapat menjustifikasikan permohonan tarif yang diskriminasi. Kedaulatan dasar negara dihormati, tetapi ia mesti dilaksanakan dalam kerangka norma perdagangan antarabangsa. Pengerusi mengumumkan syur akhir. India perlu menyemak semula klasifikasi tarif untuk peranti komunikasi wireless. Kadar yang sama perlu dikenakan untuk produk yang sama, dan amalan diskriminasi semasa perlu dibetulkan. Secara khusus, disyorkan bahawa peralatan tersebut diklasifikasikan sebagai komponen dan dikenakan kadar komponen 10%, bukan kadar produk siap 20%. Malah, lebih tepat lagi, terdapat juga pendapat bahawa untuk membetulkan diskriminasi, ia perlu diturunkan kepada 0%. Pada ketika itu, saya tidak dapat berkata apa-apa. Dari 20% kepada 0%. Detik di mana tekanan yang saya reka untuk menarik masuk teknologi telah dimansuhkan sepenuhnya. Logik saya sama ada bayar tarif atau bawa masuk teknologi telah runtuh di hadapan standar antarabangsa. Pengerusi menyambung. Show ini telah mendapat persetujuan daripada 77 daripada 83 negara. Majoriti yang sangat besar. Pengerusi memberi peluang kepada delegasi India untuk bercakap. Timbalan menteri berdiri, tetapi tidak banyak yang boleh dikatakannya. Beliau berkata, kerajaan India akan mengambil serius syur ini dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya selepas melalui semakan dalaman. Tiada penentangan, tiada bantahan, permainan sudah pun tamat. Apabila timbalan menteri duduk, Rahul berbisik kepada saya, apa yang kita buat sekarang? Saya tidak dapat menjawab. Mulut saya tidak dapat dibuka. Selepas mesyuarat, semasa meninggalkan Dewan Persidangan, saya terserempak dengan Encik Ismail. Beliau berkata, saya fikir ini adalah hasil yang baik. Sekarang kedua-dua pihak boleh bergerak mengikut peraturan. Saya tidak berkata apa-apa kepadanya. Tiada apa yang hendak dikatakan. Beliau menundukkan kepalanya sekali lagi dan berlalu pergi. Sambil melihatnya dari belakang, saya berfikir, orang ini sudah menjangkakan pengakhiran ini sejak awal lagi. Kembali ke hotel, saya duduk seorang diri. Malam di Geneva masih cerah di luar tingkap, tetapi di dalam diri saya semuanya gelap. Biarkan mereka pergi jika mereka mahu, akhirnya mereka akan kekal. Kata-kata saya itu terus berlegar di fikiran saya. Saya percaya pada graviti pasaran. 1,4 bilion penduduk, pelaburan 45 bilion. Saya yakin angka-angka ini akan menahan Apex. Tetapi ada sesuatu yang saya terlepas pandang. Sesuatu yang lebih kuat daripada pasaran. Norma. Rahul masuk. Dia berkata kita perlu menghantar laporan ke tanah air. Apa yang patut kita tulis? Dia bertanya. Saya berdiam diri untuk seketika. Kemudian, saya berkata, tulis yang benar. Kita telah kalah. Kita perlu menarik balik dasar. Kita perlu menurunkan tarif. Laporkan begitu. Rahul kelihatan terkejut. Tidakkah masih ada ruang untuk semakan? Dia bertanya. Saya menggelengkan kepala. Tiada. India tidak boleh menolak syur yang dipersetujui oleh 77 negara seorang diri. Anika berkata dengan perlahan, insiden ini akan menjadi duluan. Pada masa akan datang, mana-mana negara akan sukar untuk menekan syarikat asing secara diskriminasi menggunakan tarif. Dia berkata era merampas teknologi dengan kuasa pasaran telah berakhir. Mendengar kata-katanya, saya tersenyum pahit. Ya, satu era telah berakhir dan saya menjadi orang yang menyaksikan pengakhiran era itu. Di dalam pesawat pulang ke New Delhi, saya terus berfikir, di mana silap saya? Adakah strategi saya salah? Atau adakah saya salah membaca zaman? Vodafone dan Nokia akhirnya tunduk. Mengapa Apex berbeza? Dan saya menemui jawabannya. Yang berubah bukan Apex,
tetapi dunia. Pada masa lalu kuasa pasaran berkesan, tetapi kini norma lebih kuat. Pada masa lalu negara boleh menekan syarikat, tetapi kini masyarakat antarabangsa mengawal negara. Hari pertama saya kembali bekerja di Kementerian Keuangan. Saya berjalan di koridor. Saya melihat gambar Perdana Menteri Modi di dinding. Di bawahnya terukir slogan buatan India. Sambil melihat slogan itu saya berpikir, kami masih mahu menghasilkan, kami mahu teknologi, kami mahu membangunkan perkilangan. Tetapi caranya salah, tekanan tidak berkesan, diskriminasi juga tidak berkesan. Sekarang kita perlu mencari cara lain. Saya duduk di meja saya dan membuka satu dokumen. Dokumen penarikan balik pelarasan kadar tarif. Kandungannya adalah untuk menurunkan kadar cukai bagi peranti komunikasi wireless dari 20% kepada 10% dan akhirnya kepada 0%. Detik di mana saya menurunkan kadar yang saya naikkan dengan tangan saya sendiri. Saya mengangkat pen, tetapi untuk seketika saya tidak dapat menandatanganinya. Tanda tangan ini bukan sekadar perubahan dasar. Ia adalah tindakan untuk secara rasmi mengakui kegagalan strategi saya. Akhirnya, saya menandatanganinya. Tiada pilihan lain. Sebaik sahaja menandatangani dan meletakkan pen, anehnya saya berasa ringan. Sebaik sahaja mengakui, tidak perlu lagi berjuang. Tekanan, pengiraan, strategi, semuanya tidak lagi bermakna. Permainan sudah tamat, pemenang telah ditentukan, dan saya hanya perlu menerima hasilnya. Saya memandang keluar tingkap. Cahaya matahari petang di New Delhi masuk dengan berjerebu. Bandar ini masih bergerak. Kilang-kilang masih beroperasi, dan Apex akan tetap berada di India. Tetapi sekarang, mereka akan kekal bukan kerana tekanan saya, tetapi kerana peluang pasaran. Teknologi juga akan dibawa masuk melalui kerjasama, bukan paksaan. Ia bukan hasil yang saya inginkan, tetapi mungkin ia adalah cara yang lebih baik. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Walaupun rakan sekerja bertanya atau media meminta untuk menemu bual, saya berdiam diri. Tiada apa yang hendak dikatakan. Pengiraan saya untuk menjinakkan teknologi dengan kuasa pasaran telah runtuh di hadapan penghakiman 83 negara. Dan di tempat yang runtuh itu, hanya kesunyian yang tinggal.